Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan 9 akan membentangkan tentang topik menggunakan bahan bantu papan tulis dan bahan bukan ICT. Saya Maizatul Baini binti Muhammad Jasni selaku pembentang pertama berserta dua orang ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Farah binti Zulkifli dan Nur Izzati binti Ahmad Razi merupakan ahli kumpulan yang akan membentangkan mengenai topik ini. Selaku pembentang pertama, saya akan memulakan pembentangan dengan definisi alat ataupun bahan bantu mengajar ABM ataupun BBM terlebih dahulu. Definisi yang pertama ialah menurut Ragbir Kaur Joginder Singh yang ini pada tahun 2013, beliau mentakrifkan bahawa bahan bantu mengajar sebagai kelengkapan atau peralatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran ketika berlangsungnya proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pemudahcaraan, sememangnya penggunaan bahan bantu mengajar adalah sangat penting untuk mewujudkan suasana yang aktif di dalam bilik darjah, lalu mampu untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan proses pembelajaran dan pemudahcaraan yang guru tersebut lakukan. Definisi yang kedua pula ialah melalui Nur Azlan dan Nur Dalina pada tahun 2010. Bahan bantu mengajar memainkan peranan yang signifikan dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan untuk meningkatkan kefahaman terhadap konsep yang diajarkan oleh guru. Penggunaan bahan bantu mengajar bukan sahaja mampu untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap isi pelajaran yang guru sampaikan, malahan penggunaan bahan tersebut dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pemudahcaraan juga mampu untuk meningkatkan motivasi dalam diri murid untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang dilaksanakan oleh guru. Manakala definisi yang ketiga pula ialah daripada Remilan dan Heck pada tahun 2014. Iaitu instructional material are defined as resource that organize and support instruction such as textbook, tasks and supplementary resource. Dalam konteks ini, bahan bantu pengajar ditakrifkan sebagai sumber yang mengatur dan menyokong arahan seperti buku teks, tugas dan sumber tambahan. Ia merujuk kepada bahan yang boleh digunakan untuk memudahkan, menggalakkan, memperbaiki dan mempromosikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bahan bantu mengajar sebagai sumber pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, kebolehan dan kemahiran pelajar untuk memantau asimilasi mereka dan untuk menyumbang kepada pembangunan dan pendidikan mereka. Slide seterusnya ialah mengenai objektif penggunaan bahan bantu mengajar. Objektif yang pertama ialah bahan bantu mengajar mampu untuk membolehkan pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih mudah. Dalam konteks ini, penerangan melalui tulisan yang dibuat oleh guru di papan tulis dapat memberikan kejelasan kepada pelajar dalam satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu bukan ICT iaitu seperti buku teks, model, gambar dan lain-lain lagi dapat membolehkan para pelajar untuk melihat sesuatu isi pelajaran itu dengan lebih realistik dan menarik. Objektif yang kedua ialah guru dapat menyampaikan isi pelajaran dalam bentuk yang lebih berkesan dan menarik. Penggunaan bahan mawjud dapat menarik perhatian pelajar untuk kekal fokus dalam satu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Manakala, objektif yang ketiga pula ialah dapat meningkatkan minat dan kefahaman pelajar. Sememangnya BBM mampu untuk menarik minat dan kefahaman pelajar dengan adanya bahan bantu pengajaran dan mengelakkan pelajar daripada berasa mengantuk ketika belajar. Dan yang keempat ialah objektif bahan bantu mengajar adalah demi untuk meningkatkan penglibatan murid dalam bilik darjah. Penggunaan BBM dapat menjadikan para pelajar proaktif di dalam bilik darjah di mana mereka semua akan mengambil bahagian terhadap aktiviti BBM yang disediakan oleh guru. Mereka akan merasa
sendiri penggunaan bahan bantu tersebut. Seterusnya, mampu untuk mendapatkan manfaat dan kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu isi pelajaran. Slide seterusnya pula ialah mengenai definisi bahan bantu papan tulis. Papan tulis merupakan satu bahan bantu mengajar yang bukan elektronik. Papan tulis ialah seperti papan hitam ataupun hijau yang menggunakan kapur apabila hendak menulis, manakala papan putih adalah papan yang memerlukan marker apabila hendak menulis sesuatu isi pengajaran. Papan tulis digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika guru mengajar. Kewujudan papan tulis di dalam bilik darjah dapat membolehkan guru untuk mencatatkan fakta, konsep dan juga isi-isi penting berkaitan dengan isi pelajaran. Semestinya papan tulis membolehkan segala perkara isi pelajaran dipaparkan di hadapan kelas. Penggunaan papan tulis adalah tidak terhad kepada aktiviti menulis atau melukis sahaja, tetapi juga melibatkan peletakan dan penyusunan bahan bantu mengajar yang lain. Sebagai contoh ialah guru akan menampalkan atau menggantung gambar ataupun kertas majung hasil aktiviti daripada murid untuk dipaparkan di hadapan kelas bagi tujuan pengajaran. Slide seterusnya ialah mengenai panduan penggunaan papan tulis. Apabila seseorang guru itu hendak menggunakan papan tulis, terdapat 3 panduan yang boleh diikuti oleh guru, iaitu dari aspek perancangan, penggunaan dan persembahan. Dari aspek perancangan, seseorang guru itu haruslah membuat perancangan dengan menyediakan marker, kapur dan pemadam terlebih dahulu. Hal ini adalah bertujuan untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran serta untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Contoh perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku ialah seperti ketiadaan marker apabila hendak menulis dan juga terdapatnya marker tetapi tiada dakwatnya apabila hendak menulis. Hal ini sememangnya akan menyukarkan sedikit sebanyak proses pengajaran dan pembelajaran yang hendak dilakukan oleh guru. Guru juga akan memikirkan bagaimana persembahan penulisan yang akan digunakan oleh guru sebelum menggunakan papan tulis tersebut. Jika papan tulis itu besar ataupun panjang, guru boleh membahagikan papan tulis tersebut kepada beberapa bahagian. Dari segi penggunaan pula, merujuk kepada format tulisan dan juga kejelasan. Dari segi format tulisan, maklumat yang dicatatkan pada papan tulis lazimnya dalam bentuk point. Dari segi kejelasan pula, guru akan memastikan bahawa tulisan guru tersebut kemas, terang dan boleh dibaca oleh para pelajar di dalam kelasnya. Guru juga akan menggunakan papan tulis dengan memberi dan menampakkan penekanan terhadap konsep ataupun idea pelajaran. Dan yang ketiga ialah daripada aspek persembahan, iaitu guru akan memastikan segala maklumat yang dicatat di papan tulis adalah jelas, tepat dan sesuai. Guru juga akan melibatkan murid dalam aktiviti penggunaan papan tulis yang dijalankan. Sebagai contoh, guru akan meminta murid untuk menuliskan jawapan di papan tulis. Slide seterusnya ialah mengenai definisi bahan bantu bukan ICT. Bahan bantu bukan ICT ialah bahan-bahan ataupun peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran ataupun tayangan semasa hendak digunakan. Kebanyakan bahan bantu mengajar tergolong dalam kumpulan ini kerana terdapat pelbagai jenis ataupun alat bahan bantu mengajar yang bukan ICT boleh digunakan oleh guru semasa mengajar. Terdapat 2 jenis bahan bukan ICT iaitu 2D dan juga 3D. Bahan 2D ataupun 2 dimensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis ataupun dicetak di atas keping yang rata. Contoh jenis bahan 2D adalah seperti gambar, foto, grafik dan bahan bercetak. Manakala bahan 3D pula ataupun 3 dimensi pula ialah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. Dengan ini, kelebihan bahan 3D adalah murid dapat melihat dan merasa sendiri dengan tangan serta lalu menyebabkan murid untuk memahami tentang sifat binaan
serta pergerakan sesuatu bahan itu. Berikut merupakan contoh-contoh bahan bantu pengajaran. BBM yang pertama ialah buku teks. Buku teks merupakan bahan bantu yang dikarang khusus oleh beberapa orang penulis dan juga pengarang. Ianya biasanya digunakan secara meluas dan merupakan sumber utama pengajaran dan latihan. Buku teks selalunya digunakan di sekolah-sekolah dan telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua ialah papan pameran. Papan pameran yang juga dikenali sebagai papan buletin merupakan sumber pengajaran yang produktif. Papan pameran dapat memperkenalkan idea baru, memberi maklumat, memberi kefahaman, memperkayakan pembendaharaan kata, merangsang perbincangan, menimbulkan daya kreativiti, membentuk sikap dan nilai serta menambah pengekalan pembelajaran terhadap seseorang pelajar. BBM yang ketiga pula ialah fail tegak ataupun bahan bacaan. Ianya terdiri daripada bahan-bahan bercetak iaitu bahan-bahan bacaan bukan buku. Sebagai contoh ialah seperti majalah, kalender, postkod, surat khabar, risalah ataupun buletin, poster, carta, peta, gambar dan sebagainya. Fail tegak dan bahan bacaan ini akan disimpan sebagai koleksi di dalam fail dalam kabinet fail. Ianya dapat menambah dan mempelbagaikan lagi bahan-bahan bacaan dan punca rujukan dalam pusat sumber sekolah ataupun bilik darjah. BBM seterusnya ialah gambar. Gambar akan digunakan untuk memulakan pengajaran bagi menarik minat para pelajar ataupun sekiranya jika bahan sebenar tersebut sukar untuk dibawa ke bilik darjah, maka guru-guru akan menggunakan gambar untuk menunjukkan bahan kepada para pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. BBM seterusnya ialah melalui kad imbasan ataupun kad cantuman. Ianya terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata. Kad imbasan memperkenalkan perkataan-perkataan baru dan ia sesuai untuk pelajar-pelajar peringkat sekolah rendah biasanya. Seterusnya ialah daripada carta. Carta merupakan susunan maklumat yang bersistematik. Ianya mengandungi huruf, angka, gambar, jadual, gambar rajah, lakaran, nota ringkas dan juga rangkai kata serta simbol dan lukisan. Carta terdiri daripada pelbagai jenis yang digunakan di dalam bilik darjah. Sebagai contoh ialah carta pusing, carta aliran, carta graf dan carta pai. Contoh BBM seterusnya yang boleh digunakan oleh guru sewaktu menjalankan proses pengajaran dan pemudahcaraan ialah guru boleh menggunakan papan pengajaran. Papan pengajaran merupakan satu alat bahan bantu mengajar yang sangat berguna untuk menunjukkan gambaran pelajaran yang mempunyai daya komunikatif, seterusnya mampu untuk memotivasikan para pelajar. Contoh, terdapat berbagai jenis papan pengajaran. Sebagai contoh ialah papan putih, papan sorong tarik, papan poket dan juga papan magnet. BBM yang seterusnya ialah model. Model merujuk kepada bahan gantian yang menyerupai bahan yang sebenar. Bahan tiga dimensi yang mewakili struktur, rupa bentuk dan juga bagaimana sesuatu itu berfungsi akan digunakan oleh guru. Sebagai contoh ialah model struktur jantung boleh digunakan oleh guru bagi menggantikan jantung yang sebenar. Seterusnya ialah boneka. Boneka boleh berbentuk orang, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Boneka akan digunakan dalam pengajaran bercerita ataupun berdialog oleh guru-guru. Boneka biasanya diperbuat daripada kain, kapas, tanah liat dan juga kertas rendaman. Slide seterusnya ialah mengenai teori pembelajaran behaviorism. Menurut Rugby Kaur Jognising pada tahun 2013, bahan bantu mengajar dapat menimbulkan minat dan kesungguhan para pelajar untuk terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Perkara tersebut sememangnya sejajar dengan konsep pembelajaran menurut teori pembelajaran behaviorism yang menegaskan bahawa betapa pentingnya persekitaran yang menarik
dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku pelajar boleh dilazimkan melalui rangsangan pelajar untuk menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru, lalu dapat menghasilkan gerak balas seperti yang diharapkan di dalam bilik darjah. Hal ini dapat menjadikan tingkah laku pelajar berubah ke arah yang lebih baik seperti yang diinginkan oleh guru. Menurut Mok Sun Sang pada tahun 2009, motivasi merupakan kecenderungan murid yang dapat mempengaruhi tingkah laku murid tersebut. Jadi, dalam hal ini, motivasi dalam kalangan murid menjadi kriteria penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Itu saja pembentangan daripada saya. Seterusnya, pembentangan saya akan serahkan kepada Saudari Nur Farah. Saya Nur Farah binti Zulkifli, nombor matrik 145924. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan rakan saya. Saya akan terangkan tentang prinsip pemilihan bahan bantu mengajar. Yang pertama, sesuai. Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. Yang kedua, mencabar. Bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. Yang ketiga, menepati. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahan, proses pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, menarik. Bahan yang dipilih perlulah menarik supaya dapat menarik pelajar untuk terus belajar. Yang kelima, jimat dan mudah. Bahan tidak semestinya dibeli tetapi juga guru boleh menghasilkan sendiri dengan menggunakan bahan yang terbuang. Yang keenam, praktikal. Bahan yang digunakan seharusnya praktikal sama ada kepada guru dan pelajar. Selain itu, bahan mestilah tahan lasak dan boleh digunakan berulang kali. Yang ketujuh, mudah alih. Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi, boleh dibawa ke mana-mana dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sebab alat bantu mengajar diperlukan. Yang pertama, penggunaan alat bantu mengajar untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, untuk mewujudkan kemahiran komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Melalui bahan bantu mengajar, proses pembelajaran pasti memudahkan guru dan pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain. Yang ketiga, menjadikan proses pengajaran lebih menarik sehingga pelajar berasa seronok dengan cara yang ditunjukkan oleh guru mereka. Yang keempat, untuk membantu pemahaman dan perkembangan pembendaharaan kata pelajar. Penggunaan bahan bantu mengajar membolehkan pelajar untuk memahami dan mengekalkan konsep atau fakta dalam ingatan. Dan yang terakhir, supaya pelajar dapat mengingati apa yang diajar dalam jangka waktu yang lama tentang bahan bantu mengajar yang mereka lihat. Penggunaan bahan bantu mengajar tentunya akan meningkatkan daya tumpuan pelajar. Okey, kaedah penyimpanan alat bantu mengajar. Yang pertama ialah almari khas. Bahan 2D dan 3D boleh disimpan di dalam almari. Para-para yang berasingan atau yang berlainan warna boleh digunakan untuk membezakan tajuk. Letakkan label yang jelas sebagai rujukan. Yang kedua, fail-fail ringkas. Carta, poster dan gambar rajah yang mempunyai saiz yang sama besar atau tajuk yang serupa boleh dicantumkan menjadi fail berjilid. Jangan lupa letakkan label yang jelas pada kulit fail. Yang ketiga, album plastik. Gambar foto harus kita letak di dalam album plastik kerana ini memudahkan kerja-kerja memilih gambar foto tersebut. Warna gambar foto juga akan lebih tahan lama jika kita simpan di dalam album plastik. Yang keempat, kotak. Bahan-bahan 3D boleh kita simpan di dalam kotak bertutup. Kotak boleh diperbuat daripada kertas keras ataupun papan lapis
Letakkan label yang jelas pada setiap kotak yang digunakan. Yang kelima ialah gantungan. Bahan 2D boleh kita simpan secara menggantung pada rok-rok khas. Gunakan klip buaya yang besar ataupun penyangkut yang kuat. Seterusnya, saya akan terangkan tentang prinsip-prinsip penggunaan papan tulis. Yang pertama, guru harus merancang penggunaan papan tulis lebih awal sesuai dan menarik perhatian. Yang kedua, guru cuba memahirkan dalam kemahiran melukis gambar raja. Yang ketiga, tulisan dan gambar raja hendaklah jelas kelihatan supaya murid mudah untuk memahami. Yang keempat, kapur warna hendaklah digunakan untuk menggambarkan teknik penonjolan atau penekanan. Yang kelima, aktiviti penggunaan hendaklah dipelbagaikan. Selain daripada melukis dan menulis, boleh digunakan untuk menggantung peta atau gambar yang digunakan sebagai alat bantu mengajar. Yang keenam, pelajar hendaklah dilibatkan dalam penggunaan seperti menulis jawapan, melukis carta atau gambar dan menyelesaikan masalah mengikut arahan. Yang ketujuh, masa penggunaan hendaklah sepadan dengan aktiviti PMP. Penggunaan papan tulis yang berlebihan akan membuatkan pelajar berasa bosan. Akhir sekali, saya akan bentangkan tentang komponen-komponen kemahiran penggunaan papan tulis. Yang pertama ialah kejelasan. Saiz tulisan yang sesuai iaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tulisan yang kemah dan tepat, gambar rajah jelas dan ringkas supaya pelajar mudah untuk fahami. Yang kedua ialah susunan. Penggunaan papan tulis dan rajah yang sesuai dan seimbang. Susunan dapat dilihat dengan teratur supaya tidak menimbulkan kecelaruan dalam diri pelajar. Yang ketiga ialah penonjolan dan penekanan. Penggunaan kapur warna yang sesuai ataupun marker warna yang sesuai dan menarik supaya dapat menarik perhatian tumpuan dan meningkatkan minat murid. Yang keempat ialah teknik persembahan. Bentuk satu konsep jelas dan tepat, pemudahkan konsep atau idea yang susah supaya pelajar lebih memahami, libatkan murid dalam aktiviti pengajaran supaya murid lebih berani untuk tampil ke hadapan. Gunakan masa yang sesuai, ianya tidak boleh digunakan sepenuh masa kerana ia akan menimbulkan rasa bosan dalam diri pelajar. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan penggunaan papan tulis. Terdapat 4 kelebihan serta 4 kekurangan penggunaan papan tulis. Kelebihan yang pertama ialah guru dapat menarik perhatian murid. Yang kedua, guru dapat menjelaskan satu-satu konsep dengan lebih jelas. Dan yang ketiga, murid dapat bergiat aktif di dalam kelas semasa PNP. Dan yang keempat, penggunaan papan tulis sangat mudah serta dapat digunakan untuk pelbagai tujuan. Manakala kekurangan penggunaan papan tulis pula ialah tulisan kapur yang ditulis di atas papan tulis yang basah sukar untuk dipadamkan. Yang kedua, penggunaan papan tulis menghasilkan habuk kapur yang akan menjejaskan kesihatan guru dan murid. Yang ketiga, penggunaan objek keras di atas papan tulis akan menghasilkan bunyi yang mengilukan. Dan yang keempat, murid tidak akan faham jika tulisan guru tidak jelas. Terdapat 4 kesan penggunaan papan tulis. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman dalam diri pelajar. Yang kedua, tumpuan pelajar lebih kepada pengajaran guru. Ini kerana pelajar lebih fokus untuk melihat guru di hadapan kelas yang sedang menulis di papan tulis daripada berbuat perkara-perkara yang lain. Dan yang ketiga, proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih tersusun, di mana penggunaan papan tulis akan membuatkan suatu subjek itu lebih sistematik untuk diajar. Dan yang keempat ialah penilaian atau pandangan pelajar lebih positif terhadap guru, di mana pelajar dapat melihat guru memberikan lebih perhatian kepada mereka kerana guru akan menulis dan akan melihat pelajar untuk menyalin kembali nota-nota tersebut. Kesimpulannya,
Penggunaan papan tulis digunakan untuk menjelaskan sesuatu fakta, konsep atau idea yang abstrak. Selain itu, penggunaan papan tulis boleh digunakan untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sistematik. Seterusnya, penggunaan papan tulis juga akan menyebabkan pelajar mudah ingat di mana sambil pelajar menyalin nota di papan tulis, mereka juga akan membaca nota tersebut. Namun begitu, penggunaan papan tulis mestilah digunakan dengan tulisan yang jelas dan penggunaannya mestilah tersusun. Dengan ini, pelajar dapat memahami apa yang dipelajari dalam suatu subjek di dalam kelas tersebut. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.